Golongan yang selamat itu firqah najiyah tidak mendahulukan perkataan seseorang atas firman Allah dan sabda Rasulnya sebagai realisasi daripada firman Allah, sebagai mentahqiqkan apa yang Allah Ta'ala cakap dalam Quran, iaitu ya ayyuhallazina amanu, wahai orang yang beriman, la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulih, wahai orang beriman, janganlah kamu mendahului Allah dan Rasulnya. Ayat ni, wattaqullaha innallaha sami'un alim, dan bertakwalah kamu kepada Allah, janganlah, sesungguhnya Allah Ta'ala itu Maha. Ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum, sambungan ayat tu, wahai orang yang beriman, janganlah kamu angkat suara kamu lebih daripada suara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kajahri ba'dukum li ba'din, macam kamu angkat suara kepada orang lain, antahbata a'malukum wa antum la tash'urun, nanti amalan kamu akan terhapus. Ada seorang sahabat nama Thabit bin Qais bin Syammas. Thabit bin Qais ini, dia ni suara dia memang kuat. Suara dia ni kira askar tu, dia yang tukang jerit tu lah. Panggil apa tu? Jam bekak apa? Mana tak ingat nama dia. Dia lah yang tukang jerit. Suara dia memang kuat. Dia ni memang khatibun Nabi. Dia khatib. Dia yang bercakap. Bila dia dengar ayat ni, wahai orang beriman, jangan kamu mendahului Allah dan Rasulnya, wahai orang beriman, jangan kamu angkat suara kamu lebih pada suara Nabi, maka dia terasa dialah yang dimasukkan oleh Allah Ta'ala tadi. Lalu dia duduk dalam rumah, tak keluar-keluar rumah. Dia sorok dalam rumah dia tak keluar-keluar. Sekali Nabi SAW, ya, Rasul yang pengasih, lagi mengambil hal tentang sahabat dia, kata, mana Thabit bin Qais Syammas, mana dia? Sekali rupa-rupanya datang kan Nabi, hantar seorang pergi tengok kan apa jadi kat dia. Rupanya dia kata dia tak nak keluar rumah, ya Rasulullah, sebab ayat tu kata antahbata a'malukum, amalan kamu terhapus. Jadi dia rasa amalan dia semua dah terhapus dah, sebab suara dia angkat. Akhirnya Nabi kata bagi tahu dia sesungguhnya dia tu ahli syurga. Bukan ini yang dimasukkan oleh Allah Ta'ala dalam ayat ini. Maksudnya angkat suara iaitu dengan panggil Rasulullah, dengan suara bercakap Rasulullah dengan cara yang kurang hajar, dengan suara yang tinggi, tidak merendahkan suara, memanggil Rasulullah SAW ke du'a ba'dikum ba'da, seperti memanggil orang lain. Ini yang dimasukkan terhapusnya amalan. Namun para ulama kita, bila dia tengok ayat ni, dia kata bukan hanya ketika Rasulullah hidup yang dimaksudkan oleh ayat tadi. Bukan hanya kita mengangkat suara kita depan Rasulullah, ya Rasulullah, bukan macam tu, sebab Rasulullah telah wafat. Yang dimaksudkan oleh ayat ini ada benda yang lebih penting daripada ayat itu, iaitu kita kata yang pertama, jangan kamu mendahului Allah dan Rasulnya. Maksudnya jangan kamu meletakkan idea kamu, pikiran kamu, pendapat kamu, pendapat orang lain, pendapat syekh, pendapat akal, pendapat-pendapat lebih daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lebih daripada Allah. Jangan letakkan pendapat tu lebih daripada pendapat Allah dan Rasulnya. Saya bagi satu contoh yang dibawakan oleh para ulama kita dalam kitab Sahih Muslim. Berlaku Sufyan Ats-Tsauri. Sufyan Ats-Tsauri ke? Afwan, bukan Sufyan. Hadis berkenaan malu tu apa? Siapa yang meriwayatkannya? Seorang sahabat lah, saya lupa. Saya lupa nama sahabat tadi. Dan Sahih Muslim ada satu hadis. Nabi kata al-haya khairun kulluhu khair. Atau khair kulluh. Malu itu semuanya bagus. Nabi kata malu itu semua bagus. Malu itu bagus semuanya. Kita baca al-haya minal iman. Haya, malu itu sebagian daripada iman. Seorang lelaki dia kata, ya Rasulullah, aku ada saudara yang pemalu. Nabi kata baguslah, al-haya khairu kulluh. Lalu
pada zaman seorang tabi'in atau zaman sahabat tadi, dibacakan hadis itu kepada tabi'in. Malu itu semuanya bagus. Lalu seorang lelaki ni, Ka'ab nama dia, itu saya ingat, dia kata, wahai syekh, tetapi aku baca dalam kitab hikmah. Kalau kitab hikmah pada zaman sahabat, maksudnya kitab falsafah. Aku baca dalam kitab hikmah bahawa malu tu ada yang bagus, malu tu ada yang tak bagus. Tadi Nabi kata apa? Malu tu semuanya bagus. Ka'ab dia kata, aku baca dalam satu kitab hikmah. Kitab hikmah tu bukan kitab hadis lah. Sebab bahasa masa tu, perkataan falsafah tu, filosofi tu daripada perkataan hikmah. Sofis maksudnya hikmah. Hikmah maksudnya mereka mencari-cari hikmah, menggunakan akal. Lalu dia kata, aku baca dalam kitab hikmah pada zaman tu, sebab sebahagian kitab dah sampai dekat para sahabat. Aku baca dalam kitab hikmah bahawa ada malu yang bagus, ada malu yang tak bagus. Apa kata sahabat ni? Dia kata, uhaddithuka an Rasulillah, aku bagi kamu satu hadis daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kau tolaknya dengan kitab hikmah. Faham tak? Faham tak isu ni? Nabi kata malu tu semuanya bagus. Yang ini kata tak, malu ada bagus, ada tak bagus. Kata sahabat tadi, aku bacakan kau hadis dari Rasulullah yang kata malu tu semuanya bagus, tiba-tiba kau kata ada malu bagus tak bagus. Wallahi, demi Allah, la uhaddithuka abada, aku tak akan bercakap dengan kau selama-lamanya. Demi Allah. Kalau zaman kita dah banyak orang macam tu dah. Banyak dah orang tak bercakap dah. Betul tak? Aku bawa hadis Nabi SAW, kau jawab dengan pendapat kitab falsafah, kitab sofis, kitab hikmah, apa semua ni. La uhaddithuka syahr. Sama juga seorang sahabat radhiyallahu ta'ala anhu, Nabi SAW dalam hadis sahih, Nabi kata, la tamna'u ima Allahi masajid Allah. Jangan kamu melarang hamba-hamba perempuannya, itu hamba-hamba Allah Ta'ala yang perempuan, maksudnya hamba-hamba makhluknya, daripada pergi masjid Nabi, pergi masjid, pergi sembahyang. Dalil bahawa kalau orang perempuan nak pergi masjid, tak boleh halang dia, kecuali kalau ada masalah, kecuali ada fitnah, kecuali ada benda-benda yang lain. La tamna'u, jangan halang. Datang seorang lelaki, wallahi la amna'annahun, demi Allah aku akan halang mereka. Dia kata, wallahi, aku bawa kau hadis daripada Nabi SAW yang Nabi kata jangan larang, engkau nak larang, aku tak akan cakap dengan kau selama-lamanya. Nampak kaedah yang sama dia pakai oleh sahabat tadi. Apa dia nak bawa pada kisah, dua kisah ni? Nak bawa kita ini, bila datangnya hadis Nabi SAW, jangan kedepankan pendapat kita daripada hadis Nabi SAW. Ini yang saya kata sebut dalam kuliah-kuliah lepas, mazhab tapi tadi tu, mazhab tapi. Tapi ustaz, saya rasalah. Saya rasa. Mana boleh saya rasa? Kan Nabi kata jangan minum tangan kiri. Tapi ustaz, saya makan sambal belacan apa semua, takkan nak minum tangan kanan, kan cawan tu kotor lah ustaz. Kau tak boleh pegang tangan, pegang dua tangan macam ni pun tak apa. Tapi jangan minum tangan kiri. Contoh, itu contoh yang simple lah. Kita belum bagi isu besar-besar. Bila Allah Ta'ala kata berhukum, fahkum bainahum bima anzalallah, berhukumlah kamu dengan apa yang Allah Ta'ala telah turunkan, itu hukum Quran dan Sunnah. Wala tattabi' ahwa'ahum amma ja'aka minal haqq, janganlah kamu ikut hawa nafsu mereka, iaitu tak nak berhukum dengan hukum Allah Ta'ala. Ini lebih besar lah. Allah Ta'ala suruh berhukum dengan hukum Islam, Allah Ta'ala suruh hukum hudud. Maka tak, dia kata hukum hudud tak sesuai pada zaman kita. Contohnya, hukum hudud ini obsolete, hukum hudud ini zalim, hukum hudud ini barbarik, hukum hudud ini susah untuk dilaksanakan. Maksudnya kamu telah mendepankan hukum Allah. Betul Allah Ta'ala sebut, Syekh Muhammad ada satu kitab bertauhid, letak bab berhukum dengan hukum taghut. Alam tara ila alladhina yaz'umuna annahum yu'minuna bima annahum amanu bima anzalallah
ma anzalallahu ilaik, wa ma anzalallah wa ma unzila min qablik. Kalau saya salah betulkan, kamu tidak kamu lihat kepada golongan orang yang munafik yang mendakwa mereka itu beriman kepada apa yang Allah Ta'ala turunkan kepada kamu, wahai Muhammad. Yuriduna an yatahakamu ila taghut. Mereka ini hendak berhukum dengan hukum taghut. Hukum taghut ni maksudnya bukan hukum Islam lah. Faqad umiru, dan mereka itu sebenarnya disuruh untuk kufur dengan hukum taghut tadi. Bukan kita suruh kufur dengan taghut? Wa man yakfur bit taghuti wa yu'min billah. Termasuk taghut apa? Belajarkan usul salasah, ru'usul tawaghit khamsah. Kepala taghut tu 5. Bila Al-Quran sebut taghut, taghut itu ada 5 benda yang kepala taghut. Apa dia 5? Syaitan, orang yang mengajak orang lain menyembahnya, orang yang pengikut dia sembah dia tapi dia tak halang dia. Faham tak? Mengikut dia, cium kaki dia, sujud dekat dia, apa semua, tapi dia buat tak tahu je. Bila kita kata engkau ni pengikut engkau, jadikan kau ni macam Tuhan, mana ada, aku tak suruh pun. Tapi dia sedar keliling dah berlaku dah. Ini contoh yang ketiga. Yang keempat, siapa yang mendakwa ilmu ghaib, taghut juga. Mendakwa ilmu ghaib, besok apa akan berlaku lagi 2000, kiamat akan berlaku tahun 2034, 2017, sekian. Yang kelima, iaitu orang yang berhukum dengan hukum selain Allah Ta'ala tahu. Jadi kat sini dia mendepankan hukum akalnya daripada hukum Allah Ta'ala. Jadi patah balik pada poin kita nombor 3 tadi, iaitu poin yang ketiga, iaitu kita tidak mendepankan kata Allah dan kata Rasul. Termasuklah dalam masalah akidah, saya katakan, yang lebih besar masalah akidah. Walaupun siapalah yang dalam dunia ni tak setuju, kita kata aku nak pegang Quran ada. Ini yang fanatik yang kita nak. Fanatik ni boleh, sebab tidak ada kalam kata-kata yang boleh kita fanatik dengan kata-kata Allah dan Rasul. Itu je. Orang lain tak boleh fanatik. Sebab orang lain tak maksum. Orang lain tak maksum. Tak maksum tu maksudnya apa? Tak buat salah. Maksudnya bila dia tak maksum, maka dia terdedah kepada kesalahan. Imam Syafi'i tak maksum, Imam Ahmad tak maksum, Imam Malik tak maksum, saya tak maksum, ustaz lain tak maksum, para imam wali-wali mana entah semua tak maksum, Abu Bakar Siddiq tak maksum, Umar tak maksum, Uthman tak maksum. Itu berlaku pada zaman, nanti kita akan tengok dalam kitab ni. Ibnu Abbas kata Rasulullah SAW tamattu', buat haji tamattu'. Siapa dah pernah haji tahu kan haji tamattu' kan? Menggabungkan. Buat umrah dulu baru buat haji dalam bulan-bulan haji tamattu', betul tak? Pada zaman Abu Bakar dengan Abu Bakar dengan Umar suka orang buat haji ifrad. Sebab apa? Kalau buat haji tamattu' nanti orang tak datang lagi kat Mekah dah untuk buat umrah. Jadi kosong nanti Mekah dengan Madinah. Sebab kita kena faham zaman tu bukan zaman sekarang. Kita boleh ejen banyak apa semua, Islam dah tersebar satu dunia. Bukan. Islam Mekah Madinah, Islam Mekah Madinah aja. Jadi kalau semua buat haji tamattu', nanti tak Mekah tu tak ramai orang lah. Jadi Abu Bakar dengan Umar, dia suka orang buat haji ifrad. Lalu pernah berlaku satu kes. Ibnu Abbas kata tamatta'an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam bertamattu'. Sekarang orang kata, Abu Bakar dengan Umar kata ifrad lagi bagus. Apa kata Ibnu Abbas? Yushik an tanzilu alaikum hijaratan minas sama'. Hampir-hampir saja Allah Ta'ala akan turunkan batu daripada langit, akan hentam kepada kamu ni semua. Aku bawa hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kau kata Abu Bakar Umar kata. Nampak tak? Nampak, ini bukanlah kita kata Abu Bakar Umar tu tak betul, tak. Abu Bakar Umar ada dia punya pendapat dia sendiri. Tapi orang tu tadi, dia menolak hadis Nabi SAW semata-mata kerana pendapat Abu Bakar dan Umar. Dan Ibnu Abbas seorang yang bersemangat dalam mendepankan kata Allah dan Rasulnya, maka dia marah orang tadi. Dia marah orang tadi. Nampak tuan-tuan rahimakumullah, ini kita nak hirs. Kita nak ada, inilah kita panggil ghirah. Ghirah ni kita nak. Tahu ghirah tak? Bahasa Melayu gairah. Gairah Melayu ni faham lain. Gairah itu je. Bahasa Arab panggil ghirah. Ghirah ni ghiratul Islam. Ghirah agama maksudnya kita ni
Tak boleh tengok orang langgar Al-Quran dengan hadis kita rasa macam geram je. Kalau benda tu sunat tak apalah. Kalau benda tu usul, pokok, seperti mengeluarkan kata-kata yang mempelecehkan Nabi SAW. Seperti yang diucapkan oleh anti-anti hadis. Dia kata, kenapa nak ucap Muhammadur Rasulullah? Kalau cakap Muhammadur Rasulullah menjawab kita jadi fanatik. Inna lillahi wa inna raji'un. Ada yang kata kalau orang lain pun ganti Muhammad SAW, dia pun buat benda yang sama juga. La haula wala quwwata illa billah. Ini kata-kata yang menyebabkan kita rasa marah. Bayangkan ghirah para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum. Orang nak minta hutang kat Nabi, kasar sikit je dia dah bengang, dia nak belasah dah. Orang minta padam nama Muhammad, ini adalah perjanjian di antara Muhammad Rasulullah, padam Rasulullah. Itu pun para sahabat Umar dah segeram dah. Berlaku pada zaman Nabi SAW. Abu Rafi', seorang Yahudi, dan juga Ka'ab al-Ashraf, dua-dua ni mengutuk Nabi SAW. Mereka offer, ya Rasulullah, bagi aku pancung kepada mereka ni. Saya bukan nak minta tuan-tuan dan puan jumpa pancung kepala orang, bukan. Jangan silap faham lah, ustaz ni kan nak suruh pancung kepala orang, bukan. Kita nak tanam pada jiwa kita ghiratul Islam, ghirah pada Quran dan sunnah Nabi SAW. Tapi kat sini bukanlah seperti mana yang dituduh oleh sebagian orang, kata puan-puan ni Quran sunnah ulama tak ikut. Mana boleh. Kita ni nak faham Quran dan sunnah, cara siapa nak faham? Kita boleh faham sendiri ke? Tak boleh. Kita kena buka kitab. Oh, Quran, hadis ni maksud, Ibn Nawawi kata hadis ni macam ni maknanya, Ibn Hajar kata makna ini maknanya, Ibn Abdul Bar kata ini macam ni makna. Itu kita rujuk ulama. Maksudnya bukan tak rujuk, tapi kita kata asas kepada sesuatu perkara itu Quran dan sunnah. Maka mana-mana yang bertentangan dengan Quran dan sunnah, kita tidak kedepankan. Kemudian kita letak, bukan kita buang. Tak semestinya kita buang, kita kemudian dan selepas kalam Allah dan kalam Rasulnya. Itulah poin nombor 3.